Okey guys, jom kita sambung cerita tentang current account surplus Malaysia part 2. Dalam video part 1 sebelum ni, saya ada cerita dengan korang apa yang dimasukkan dengan current account surplus. Saya juga ada share dengan korang apakah formula asas untuk mengira current account balance ataupun CAB. Jadi dalam video ni, jom kita sambung cerita tentang current account balance ni. Sebenarnya guys, current account balance ni, dia bukanlah sesuatu yang rare untuk negara kita. Dalam tahun-tahun yang lepas pun, memang kita mengalami current account surplus. Akan tetapi, pada saya ada dua isu dekat sini. Isu yang pertama adalah bagaimanakah prestasi current account ni dalam jangka masa panjang. Contohnya macam tahun-tahun yang terdahulu. Adakah kita bertambah baik ataupun bertambah buruk? Yang kedua, kita jangan shock sendiri. Kita kena bandingkan prestasi current account kita ni dengan negara-negara ASEAN yang lain. Jadi kalau kita kata kita surplus, benda tu memang bagus. Tapi macam mana dengan prestasi negara kita berbanding negara-negara jiran? Barulah kita boleh benchmark sama ada kita ni betul-betul hebat ataupun juara kampung je. Okey guys, ni aku nak share dengan korang tentang satu fakta ni. Sebenarnya guys, dalam jangka masa panjang sejak tahun 2000 lah kalau kita ambil kan, prestasi current account kita sebenarnya semakin merosot. Jadi dalam rajah ni saya tunjukkan dengan korang tentang dia punya trend line, dan trend line itu menunjukkan ke arah bawah guys. Jadi kita boleh buat satu kesimpulan, sebenarnya sejak tahun 2000 kita punya prestasi current account surplus ni dalam keadaan yang semakin tak baik. Antara tahun 2000 hingga tahun 2009 kira okey guys. Kita punya current account surplus ni melebihi paras 10%. Tapi selepas tahun 2010 je, prestasi current account per GDP ni sudah semakin jatuh. Di manakah sebenarnya punca masalah ni? Bagi saya ada beberapa faktor lah yang menyumbang kepada penurunan ni. Yang pertama ni menunjukkan bahawa ekspor kita semakin tidak kompetitif berbanding negara lain. Kedua pula, negara kita gagal menarik pelabur yang berteknologi tinggi. Kita masih lagi bergantung kepada low cost production dan low technology industry untuk menjana ekspor kita. Jom pula kita tengok prestasi current account kita dengan negara-negara ASEAN yang lain. Dekat sini korang boleh tengok ada beberapa negara ASEAN yang sama macam Malaysia mengalami penurunan di dalam current account. Contohnya macam Filipina dan juga Indonesia. Akan tetapi antara ketiga-tiga negara ni, kita punya warna merah tu, kitalah yang paling teruk. Bagi Singapura dan Thailand pula, keadaan current account mereka masih okey. Jadi guys, prestasi current account ni adalah sesuatu yang memang patut kita risaukan dari sekarang. Kalau tak ada perubahan drastik untuk memperbaiki current account surplus per GDP ni, silap-silap hari bulan mungkin kita boleh mengalami defisit. Apatah lagi pada tahun ni, ekonomi global dalam keadaan yang tak menentu.